fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum kita mulakan majlis nuzulul Quran kita, marilah kita mengagungkan bacaan daripada ibu Al-Quran, iaitu Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya karim. Baik, sebelum kita memperkenalkan penceramah kita pada pagi ini, insya-Allah kita jemput penceramah kita untuk naik ke atas pentas. Bersama dengan tuan pengatua kita, insya-Allah. Baik, dapat lihat, boleh nampak penceramah kita pada pagi ini? Boleh nampak? Boleh, itu belum dia cakap lagi. Baik, saya akan memperkenalkan penceramah kita pada pagi ini, iaitu nama beliau adalah Wan Najdi bin Wan Muhammad Noh, berumur 31 tahun, betul ya Ustaz? Berumur 31 tahun, telah pun berkahwin satu ya Ustaz? Satu baru ya? Baik, telah pun berkahwin satu, 4 orang anak. Yang lelaki dengan perempuan saya tak tahu berapa orang. Dan beliau merupakan orang yang duduk dan tinggal bermastautin di Semenyih, Selangor. Jadi rasanya kamu selalu nampak dia. Betul? Lepas ni nampak, boleh bagi salam dengannya. Antara pencapaian yang beliau ada, yang pertama sekali adalah Qori Wakil Negeri Selangor pada tahun 2003. Okey, bukan orangnya. Sebagai seorang imam muda selebriti di bawah Astro Oasis musim kedua 2010. Beliau memegang ijazah sarjana muda pengajian Al-Quran dan As-Sunnah UKM 2014 di bawah bidang tafsir, dan beliau merupakan salah seorang penyanyi nasyid kumpulan UNIC dari 2016 sehingga 2019. Dengan maklum, beliau juga, kamu nampak, pernah menyertai Gegar Vaganza 2017, iaitu nasyid di bawah nasyid juara Gegar Vaganza. Dan juga beliau merupakan salah seorang mutawif umrah tahun 2019 di bawah syarikat Persada Global Holiday. Itu merupakan sedikit tentang diri beliau. Bukan calang-calang orang yang sekolah bawakan untuk kamu. Tolong ambil manfaatnya pada pagi ini. Boleh? Boleh? Baik, pegang dada kamu sekarang. Mari sama-sama kita baca bismillah. Sedia? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya akan serahkan kepada penceramah kita untuk meneruskan, insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Boleh tak baca awak sama Allah? Boleh? Kita cuba يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah. Okey. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Syahid. Ustaz Syahid kan? Ustaz Syahid kan? Selaku pengerusi majlis. Cek. Yang mana satu awak dengar? Yang ni ke yang ni? Yang ni. Oh, okey. Dengar. Kita letak depan sikit. Okey, dengar. Yang belakang sana dengar tak? Belakang sekali, tak payah depan. Belakang sekali, yang pengawas biru dua orang belakang tu. Dengar. Kalau dengar buat macam ni. Alright. Okey. Kalau dengar alhamdulillah. Yang saya hormati pengetua SMK Bandar Tasik Kesumah, Cikgu Saleh. Rupa-rupanya anak Cikgu Saleh ni pernah bersekolah dengan saya. Anak dia yang sulung Aiman. Seronoklah saya rasa datang sini, macam orang kata apa, jumpa kenalan-kenalan. Cikgu Saleh pun kenal ayah saya. Seolah-olah macam kita ni dijodohkan pagi ni. Semua okey ke? Sahur tak pagi tadi? Ada yang tak puasa? Ada.
Tapi tak payah cakap lah siapa puasa tak puasa. Cumanya hari ni saya seronok sebab saya lama dah tak datang ceramah yang sekolah ni. Sebab apa? Sebab bila datang sekolah ni pertama, saya suara kena kuat. Bila suara kena kuat, suara saya nanti akan habis. Bila suara saya akan habis, saya tak boleh pergi show menyanyi. Tahu tak saya kumpulan nasyid dulu? Kumpulan apa tadi? Kumpulan apa? Ada yang jumpa saya, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasihlah. Saya sangat minat Ustaz. Kumpulan Ustaz, kumpulan ekspedisi Ustaz. Bukan. Dia memang C dia sama kat belakang, tapi saya kumpulan UNIC. Untuk makluman yang sahabat-sahabat saya, Ustaz Fakrul, Nan, awak tengok Oasis, ada geng haji tu kan? Tengok tak? Tengok ke tak tengok? Tak tengok pun cakap dia tengok. Tengok ke tak tengok? Macam tu lah, support member. Okay? Member sebelah tengok, kawan sebelah aku tak tengok. Dan sahabat saya Ustaz Bazli, yang kalau pergi mana-mana dengar zikir, okay? Dan kita antara lagu-lagu yang kita terbitkan adalah Ainul Mardiah. Pernah dengar? Pernah dengar ke tak? Tak pernah dengar. Kita cuba boleh? Engkaulah bidadari, tak tahu. Ainul Mardiah, sekali lagi. Nyanyi tu biar confident sikit. Aduh. Cuba Ainul Mardiah, tadi kata tak tahu. Sekali lagi paling kuat. Selagi tak runtuh kipas ni, aku tak mula ceramah pagi ni. Ainul Mardiah, menanti hadirnya seorang lelaki. Allah, kita bukan sikit. Mati lah. Okay, kita terbitkan lagu tu cikgu tahun 2018 17. Alhamdulillah kita buat lagu tu trending nombor 1 dekat YouTube. Nombor 1. Dan masa tu kita launch lagu tu, kita berjaya mengalahkan satu lagu. Nama lagu tu kalau awak pernah dengar, semalam Bobo di mana, Bobo sama siapa, ngapain aja tadi malam. Oh Ustaz, saya tak tahu lagu tu Ustaz, saya layan nasyid je Ustaz. Alhamdulillah. Kita trending nombor 1. Nombor 2, siapa nama dia? Nanti lagu raya nanti awak tengok. Dia dah mula dah rakam dah lagu raya dia. Yang ada ulat belucas dekat belakang-belakang dia. Dia akan keluar nanti. Jangan risau. Awak tak payah band dia akan keluar juga. Awak marah ke, awak komen ke, dia akan keluar. Okey. Alhamdulillah, satu bentuk dakwah yang kita cuba ketengahkan. Dan anak-anak muda suka. Bukan apa, sebab sekarang ni Ustaz tengok benda yang baik banyak tak? Banyak. Tetapi benda yang tak baik pun banyak. Hari ni kita nak sembang pasal nuzul Al-Quran, ataupun kita cerita tentang khatamul Quran. Yang pertamanya, adik-adik kena tahu yang Nabi SAW mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Jadi antara sunnah yang besar yang Nabi SAW buat adalah membaca Al-Quran.
Allah sebutkan, kan saya kata baca tadi, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Dan bulan Ramadan itu disebut di dalam Al-Quran, menandakan yang Ramadan ini adalah mulia. Segala perkara yang disebut di dalam Al-Quran adalah benda yang mulia. Contoh saya ambil nama-nama yang disebut di dalam Al-Quran, antaranya nama Nabi Muhammadur Rasulullah, antaranya Luqmanul Hakim. Pernah dengar tak? Surah Luqman. Ada nama Luqman di sini? Ada? Luqman? Luqman ada? Luqman? Betul? Luqman ada? Ada 2 orang. Tapi Al-Quran tu tidaklah merujuk kepada Luqman yang ni. Taklah. Nak cakapnya, Al-Quran bila sebut sesuatu, sebut Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ni wali Allah. Ramadan Allah sebut dalam Quran sebab Ramadan ini bulan yang sangat-sangat mulia. Al-Quran turun kepada Nabi SAW. Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia di antara Nabi-Nabi. Setuju? Al-Quran turun dalam bulan Ramadan. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia berbanding dengan bulan-bulan lain. Setuju? Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Setuju? Al-Quran diturunkan oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Setuju? Dan dinamakan Ruhul Amin, penghulu kepada segala malaikat. Jadi kalau tanya ustaz, tanya cikgu-cikgu, ustaz, saya nak menjadi seorang yang mulia, bagaimanakah saya nak menjadi seorang yang mulia? Dengan membaca Al-Quran. Faham? Siapa nak jadi mulia kat sini? Ada 1, 2, 3. Dia punya angkat tu. Ya Allah, Kau ingat kau seorang ni ke puasa? Siapa nak jadi mulia angkat tangan? Cergaslah sikit. Turun tangan. Nak jadi mulia dengan cara membaca Al-Quran. Ustaz, saya nak baca Quran bulan Ramadan. Nabi kata membaca Al-Quran 1 huruf bersamaan berapa pahala? 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Berapa pahala? Berapa? 30. Alif Lam Mim, 10 setiap huruf. Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata, aku tak kata alif lam mim 1 huruf, aku kata alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Punya Nabi struggle dia nak bagi tahu kita setiap huruf itu mempunyai pahala. Nabi sebut pula 10 pahala bilangannya. Kenapa? Kerana nak bagi tahu Quran ni sangat-sangat mulia dan juga penting untuk kita membaca. Kita kira sama-sama boleh? Kita kira dalam ayat-ayat yang lain boleh? Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Sambung. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas wa mimma razaqnahum ulaika ala hudan min rabbihim walladzina yu'minuna bima unzila min wa bil akhirati hum ulaika ala hudan wa ulaika humul. Kalau baca Quran ni dek, kita kira sama-sama, nescaya kita tak boleh nak kira, kerana pahalanya banyaknya membaca Al-Quran. Za lam kaf zalika Al-kitab, alif lam ka ta alif ba.
90 campur alif lam mim 30 berapa? 120. La raiba fi lam alif ra ya ba fa ya ha 80 campur 120 berapa? Hudal lil muttaqin hadaya alif lam mim ta qa ya nun 100 campur 200 berapa? 300 pahala, baru 2 ayat. 300 ringgit duit raya banyak? Banyak tak? Banyak. Kita tak nampak sebab kita tak kira. Cuba kita baca Bismillahirrahmanirrahim. A B C D E F G H I J K L K L K L K L Rif K L menjerit K L gangster. Habis suara aku bagi dia. M N O. Oh tak habis lagi ustaz ni. Soalan ustaz, membaca A B C berapa pahala? Berapa pahala? Gunakan akal fikiran anda yang waras. Berapa pahala? Kalau ikut kepala otak kita logik, apa pasal sebut alif dapat pahala? Apa pasal ustaz buat apa saya nak sebut alif lam mim? Baik saya nyanyi lagu alif. Kalau aku like, kalau tak aku swipe. Aku ada like. Kalau aku swipe, kalau tak aku like. Terbalik lah lirikku. Tahu tak lagu tu? Ha? Baby aku ada type. Tereng. Kalau aku like. Amboi dia dah start nyanyi dah tu. Kita jumpa satu boleh? Ustaz nak dengar semua boleh? Aku ada type. Kalau aku like, kalau tak teneng teng ting teneng teng. Sebut alif dapat pahala. Apa hal? Sebut lam dapat pahala. Apa hal? Sebut mim dapat pahala. Apa hal? Fikir logik tak? Banyak tak 30? Banyak tak 30 pahala? 30 ringgit banyak tak? Kalau 30 banyak cukup lah. Awak balik rumah, mak saya nak baca Quran hari ni, mak tolong jangan ganggu saya saya nak pahala hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Jangan melampau sangat. Kau tengok 30 pahala dah banyak, kau baca banyak tu. Ada orang macam tu. Dia kalau yang bijak sikit, dia bijak sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nun qaf kaf ya ain mim sad. Sadaqallahul azim. Ni kalau kau jumpa orang macam ni, kau lempang yang muka dia. Quran janganlah baca macam tu. Membaca Al-Quran satu huruf berapa pahala? Itu di luar bulan Ramadan. Hadis itu tidak terikat kepada bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, dalam sabit hadis Nabi kata diganda-gandakan sehingga 700 kali ganda. Ni bulan Ramadan. Maksudnya satu huruf 10 lah tadi kan, kali 700 berapa? 7,000 dengan hanya menyebut alif lam mim. Mau apa lagi dai?
Deh, mau apa lagi? Membaca Al-Quran. Dalam sabit hadis kata apa? Diganda-gandakan sehingga 700 kali ganda, kecuali puasa. Puasa ini adalah antara aku dengan hamba aku, antara Allah dengan hambanya. Aku yang berhak memberikan pahala kepada orang yang berpuasa mengikut tingkatan keimanan dia, mengikut tanda macam mana dia berpuasa, mengikut bagaimana dia menjaga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Faham semua? Faham ke tak faham ni? Nak berbuka dah ke korang? Ni ustaz ni selalu bulan lain ni ada air cikgu. Ada air masak ni, kalau ada air masak depan ni pun aku hirup je. Dan bila kita cerita tentang Al-Quran, Al-Quran ini adalah hidayah, petunjuk buat kita. Allah menyembunyikan segala rahsia-rahsianya. Allah menyembunyikan dirinya. Kalau kita sebut perkataan diri lah, ataupun menyembunyikan zat dia. Tahu zat? Awak tahu zat Allah? Siapa tahu zat Allah? Angkat tangan. Siapa pernah nampak Allah dekat depan ustaz ni? Ada tak? Ada? Ustaz, semalam saya nampak member saya ustaz. Dia bangun tidur. Tiba-tiba dia kata, aku nampak Allah, dia kata. Ada tak member macam tu? Kalau ada, bagi tahu saya. Ustaz bawa dia ke hospital Tanjung Rambutan. Sebab memang ramai dah orang macam tu sekarang. Dia kata dia nampak benda-benda begini, dia nampak begini. Dia kata dia nampak Allah. Allah menyembunyikan zat dia. Kalau kita boleh nampak Allah sekalipun, nescaya kita akan pengsan seperti mana yang terjadi kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar dia mahu melihat Allah, melihat zat Allah. Apa yang terjadi di Gunung Tursina, di Bukit Tursina, wa Turi Sinin. Pengsan Nabi Musa. Kenapa? Kerana melihat zat Allah itu tidak mampu dilihat menggunakan mata dan juga jasad kita. Tak boleh. Kerana jasad kita ni adalah lemah, dan juga jasad kita ini adalah mempunyai kekurangan, kerana kita dijadikan dari benda-benda yang hina, iaitu daripada air mani yang hina, diambil daripada tanah. Tak layak kita nak bertemu dengan Allah. Kenapa? Kerana zat kita dengan zat yang berada di langit cukup berbeza. Malaikat zatnya berbentuk cahaya, boleh berbentuk cahaya. Kita dibuat pada tanah. Berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak ingat peristiwa Isra Mi'raj? Ingat tak? Bila Isra Mi'raj? Tadi kata ingat dah. Astaghfirullahalazim. Isra Mi'raj bulan Rejab. Isra Mi'raj ni apa ke bondo Apa? Siapa boleh jawab? Ustaz bagi RM10. Tapi ustaz tak bawa cash. Ustaz bagi QR code je. Touch Ego e-wallet ke? Tak kisah. Isra Mi'raj tu apa benda? Isra Mi'raj ni Nabi berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Nabi naik bertemu dengan Allah. Nabi buat apa? Menerima perintah solat daripada Allah. Ulama kata apa? Nabi kita ni sangat mulia. Ada yang berbeza pandangan. Ada yang kata Nabi ni naik dengan roh saja. Roh Nabi je naik. Maksudnya badan Nabi, jasad Nabi ni tinggal dekat dunia. Ada yang berpandangan yang apa? Yang Nabi hanya bermimpi sahaja. Faham? Baring, tidur, mimpi. Dan ada yang berpandangan yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam naik bersama dengan roh dan juga jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jasad Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pandangan jumhur ulama yang ramai-ramai kata Nabi naik bersama dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasad Nabi sahaja yang naik bertemu dengan Allah. Kerana mulianya jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam,
menerima perintah solat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hebat tak Nabi kita? Hebat tak Nabi kita? Kita selawat satu kali boleh? Tala'al min thani. Aku pandang dia, dia pandang member belakang. Aku pandang kau lah. Kau tak pernah dengar ke selawat ni? Pernah? Cuba satu kali. Tala'al. Baru dia gerak mulut dia. Malu orangnya. SMK Bandar Kesuma ni memang pemalu orang dia. Ya ke? Pemalu ke semua? Okey, kita ambil selawat lain lah, simple sikit. Sallallahu ya Nabi. Kuat lagi. Ya Rasul. Lagi kuat. Ya Habib. Salawat. Masya Allah. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Walaupun dia selawat tu cikgu dia selawat tu muka selamba pitching tepat. Pernah tengok muka selamba pitching tepat? Sallallahu ala Muhammad. Muka selamba. Tapi dia nyanyi tu macam Anwar Zain. Ustaz tengok yang depan-depan ustaz ni muka ada iras-iras pelakon lah. Semua ni handsome ni. Sebab ustaz dengar daripada Kesumah ni ada pelakon seorang, betul ke? Siapa? Oh, yang belakang main kau. Siapa? Siapa pelakon tu? Apa dia? Dah habis? Ya tak kisahlah siapa? Putra Khan. Tak kenal pun. Yang aku kenal Syukri Yahya. Kenal tak Syukri Yahya? Tak kenal? Sebab aku tengok yang lelaki ni muka ira-ira Syukri Yahya. Macam saya orang panggil ira-ira Beto Kushairi. Saya kata tak, saya tak ira Beto Kushairi, saya ira-ira Aaron Aziz. Saya cakap macam tu. Lepas tu dia pun percaya. Saya sebenarnya duduk dekat je dengan adik-adik semua. Nanti kalau nampak Ustaz hon-hon lah. Okay, Ustaz duduk dekat ni. Dekat jauh dekat Eco Forest. Ustaz berjiran dengan ni Syukri Yahya, kenal? Kenal tak? Dia rumah dia masuk pagat tu kan, dekat roundabout tu. Rumah dia yang belah kanan tu. Habislah. Nanti raya, nanti korang datanglah raya rumah dia. Rumah Ustaz tak bagi tahu kat mana. Jangan datang rumah aku. Cikgu Saleh je boleh datang. Kita bila selawat ni adik-adik, samalah macam baca Quran. Satu kali selawat, 10 kali Allah akan selawat dekat kita. Punya mulia Nabi kita. Dan Nabi kita ni mempunyai kaitan dengan Nabi-Nabi yang lain. Setuju tak setuju? Kita bulan Ramadan pun ada kaitan dengan bulan lain. Bulan Ramadan ada kaitan dengan bulan Syaban tak? Ada. Sebab apa? Sebab bulan Syaban lah turun perintah untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bulan Syaban. Jadi kalau tak ada bulan Syaban, nak cerita bulan Ramadan apa hal? Bulan Isra Mi'raj cerita dalam bulan Rajab sebelum bulan Syaban. Bulan Islam itu pun mempunyai keterkaitan antara satu sama lain. Awak hafal tak bulan-bulan Islam? Kita cuba. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jamadil Akhir. Apa hal ada yang lagu lain, ada yang lagu lain ni? Kau dengar lagu yang mana ni? Yang lain satu lagi lagu mana? Lain
Dah banyak dah kumpulan nasyid buat. Ustaz siapa yang ada di depan ustaz ni, sebut nama bulan Islam secara mengunduh. Ada? Boleh? Ada tak boleh? Kali ni ustaz up sikit, RM20. Tapi QR code lah. Kalau QR code ni apa tak bawa, kau lukis QR code tu. Kau lukis, kalau kena lah. Sebab baru ni ada yang mau buat perangai, tahu dia buat apa? Dia buat QR code dia print QR code dia pergi masjid. Dia cabut QR code masjid, dia letak QR code dia. Siapa depan ustaz buat perangai macam ni, siap. Ustaz tampal dia dekat masjid tu, gantung dia. Nak sangat duit. Boleh sampai macam tu sekali Bijak betul budak-budak sekarang. Bulan Islam itu mempunyai kaitan antara satu sama lain. Setuju? Nabi-nabi pun mempunyai kaitan satu sama lain. Setuju? Adam, Idris, Nuh, Hud, berarti tak? Itu ki lelaki tu, ustaz tak nak. Up sikit ki. Adam, Idris. Okey, next sikit lagi. Adam, Idris. Yang tu. Aku orang menyanyi, aku tahulah. Kita orang pernah gemar Gegar Vaganza. Kenal Tok Ram? Kan? Tok Ram pernah cakap aku nyanyi sedap tau. Ibrahim Lut sambung. Sekali lagi tak sama Aduh hai. Sekali lagi boleh? Adam, Idris. Ustaz bagi beat Ibrahim. Ikutlah. Adam, Idris dan Nuh. Sekali lagi. 1, 2, mula. Adam, Idris. Bagi tepukan pada diri sendiri. Ustaz tengok satu video di Indonesia. Viral video tu TikTok. Indonesia buat apa? Dia pergi satu tempat di pasar, dia buat social experiment. Sekarang ramai lah orang suka buat social experiment kan. Dia buat apa? Dia tanya semua yang datang pengunjung tu, dia tanya apa? Selepas Nabi Isa siapa, dia tanya. Dia datang, dia tanya selepas Nabi Isa siapa, dia tanya. Dan ramai orang yang berlalu pergi seolah-olah tak tahu dan tidak menghiraukan. Lalu sampailah seorang makcik berhenti, dia kata Yahya. Dia kata dengan confident yang disebut Yahya. Kemudian dia pun jalan lagi. Selepas Nabi Isa siapa? Selepas Nabi Isa siapa? Selepas Nabi Isa siapa? Kau kemain cerah mata cerita pasal TikTok. Selepas Nabi Isa siapa? Dia kata apa? Yang seorang berhenti, Musa. Di Indonesia. Kemudian sampai di jalan tu kan, jumpa seorang pakai seluar jean dia. Pakai selipar tu, selipar getah, selipar jamban yang dia pakai kan, pakai t-shirt rock. Dia kata Nabi Muhammad. Itu pun macam tak confident. Muhammad Nabi Muhammad macam tu. Dek, kumpulan Raihan dah buat dah lagu Raihan ni, lagu 25 Rasul, mengikut turutan Yahya Isa wal akhiru khatimul anbiya. Allah. Ustaz tengok video tu luluh hati. Nak sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Kenapa? Sebab tak tahu. Yang kedua,
Kita ni beruntung ni, orang-orang nasyid-nasyid ni dah buat dah lagu-lagu yang macam ni. Kalau tak, kita tak nak niat puasa pun tak pandai. Nawaitu sahaja aku menaikkan madu Ramadan yang tak ingat lirik lah. Itu tak apa lagi yang memang tak hafal langsung. Yang belakang sampai sudah tak apa benda disebut tak tahu. Yang buat lagu ni kumpulan Rehan. Siapa yang kat sini boleh baca niat puasa ni tanpa menyanyikan lagu? Ada? Boleh? Kadang-kadang ustaz pergi masjid kan, dah habis main witir, tiba-tiba dah baca doa, tiba-tiba imam dah nawaitu sawamuddin an ada. Kenapa? Sebab dah terikut dengan lagu. Normal lah lagu. Ustaz dah sampai satu tempat yang dinamakan tempat Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah. Ustaz dulu mutawif kan. Nabi sampai, penduduk Madinah sambut Nabi dengan apa? Tala'al min thaniyatil wada. Nabi sampai, Nabi dengar penduduk Madinah ni nyanyi Tala'al. Nabi gendang, ada orang Arab tu duduk main gendang-gendang. Nabi tak melarang mereka berhibur dengan lagu. Cumanya Ustaz, ada orang tanya, Ustaz, macam mana, apa hukum main gitar? Apa hukum main gitar? Ni Ustaz ambil daripada kitab Halal dan Haram. Dalam kitab Halal Haram yang dikarang oleh Yusuf Al-Qardawi. Dalam kitab Halal Haram, Yusuf Qardawi ni dah tulis dah hukum bermain gitar, hukum mendengar lagu. Nak bagi tahu ni, Ustaz nak tanya, ada tak lagu yang haram? Contoh? Oh, lagu haram laju korang ni macam nak dengar. Ustaz dulu tak tahu. Masa Ustaz tak tahu, tak apalah. Lepas Ustaz dah tahu, Ustaz dah tak dengar lagi. Antaranya lagu yang haram adalah lagu-lagu yang menyembah syaitan, lagu-lagu yang berunsur seks, haram. Dulu Ustaz layan Avenged Sevenfold. Nak dengar? Siapa layan Avenged Sevenfold? Kau ingat main-main ke Ustaz? Ustaz layan Muse. Ustaz layan apa lagi? Nak apa lagi agak-agak? Apa nama band korang? Blackpink? Kau janganlah. Aduh, apa barang Blackpink? Avenged Sevenfold ni cikgu, dia ada satu lagu, nama dia A Little Piece of Heaven. Dia punya lirik dia, for the story begins is such a sense for people that are like kan, until the end of time we're more than friends before the story ends. Lagu rap dululah, masa dulu, masa tak tahu. Rupa-rupanya lagu tu, tengok video klip cerita tentang apa, dia melamar perempuan tu reject dia. Dia buat apa? Dia bunuh perempuan tu. Dia jadikan perempuan tu hamba seks. Kenapa? Sebab yang dia nampak bukan kasih sayang, tetapi yang dia nampak hanyalah seks. Inilah hari ini ramai. Banyak kita terpedaya dengan lagu-lagu macam ni. Itulah lagu yang hukum dia haram. Apa hukum makruh? Dalam kitab Yusuf Qardawi kata apa? Lagu makruh adalah lagu-lagu cinta. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Masa aku mula-mula dengar lagu tu, aku ingat, dengarkanlah di sepanjang, ingat malam tu dia bangun tahajud. Malam kan? Di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan bersujud pula tu. Lalu aku meminta, dan aku pasti setia. Sama-sama dengarkanlah di
lelaki dia buat, yang perempuan Ustaz dengar. Dengarkanlah. Ustaz, saya tak dengar lagu-lagu tu. Saya kat rumah memang saya baca Quran je Ustaz. Lagu cinta makruh hukum dia. Kenapa? Kerana mengajak kita untuk lalai kepada Allah. Dan tu tak nak dengar cakap ulama. Terpulang tepuk dada, tanya selera, tanya iman. Harus hukum dia. Apa lagu-lagu yang harus hukum dia? Nasyid. Punya gendah kalau tak nasyid. Lagu yang harus yang kau nyanyi, negaraku. Aduh. Duli yang maha mulia. Lagu Bandar Tasik Kusuma macam mana? SMK. Tu. Di sini bermula mengenal dunia bersama guru tercinta. Seronok belajar, selamat sentiasa, sekolahku sejahtera. Biar lepas ni cikgu tak panggil lah aku ceramah sini. Tersuka hati je. Oh, itu lagu sekolah yang atas tu. Kuku tersergam indah, SMK Bandar Tasik Kusuma, tempat kami menimba ilmu, pencetus minda pelajar bestari. Macam lagu raya lah. Tak panggil lah aku ceramah nanti. Dia rosakkan lagu sekolah. Harus hukum dia. Yang sunat hukum dia adalah dengan bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hiburan ataupun lagu yang wajib untuk kita dengar? Yang wajib kita dengar bang? Wajib. Ada tahap wajib. Kau jangan main. Kau tak buat ni macam tinggal semayang. Abang, nampak kau muka macam ada ilmiah-ilmiah sikit. Boleh jawab bang? Azan kau kata. Kau ni kerja apa? Bilal ke apa? Boleh bang? Tak pernah dengar benda ni Ustaz. Saya rasa Ustaz ni macam ajaran sesat. Ustaz nak tanya, awak semayang wajib tak? Wajib. Awak semayang Allahu Akbar, awak tu baca Qul Huwallah, awak tak baca surah Al-Fatihah, sah tak semayang? Jadi kalau tak baca surah Fatihah, macam mana nak buat amalan yang wajib tu? Jadi membaca Al-Fatihah hukumnya apa? Wajib kan? Membaca Al-Quran itu adalah wajib. Membaca Al-Quran itu adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Ustaz bacalah seorang-seorang, saya tak nak baca. Ustaz baca seorang-seorang, semoga saya terlepas daripada dosa. Fardu kifayah, seorang yang buat, yang lain terlepas daripada dosa. Faham? Antaranya fardu kifayah apa benda? Apa benda fardu kifayah bang? Contoh fardu kifayah. Tak boleh nak sebut alamak ai. Seorang bang, seorang je dikit. Mandi jenazah, solat jenazah. Aku mendengar pekak ustaz ni. Cukup seorang buat, yang lain terlepas daripada dosa. Fardu ain ni macam mana? Wajib ke atas setiap yang mukallaf, yang boleh berfikir beza baik dan buruk. Jadi nak tinggal Quran ke? Jangan kita sesekali tinggal Al-Quran. Dan bila kita tengok keterkaitan dalam kehidupan kita ni, antaranya cerita pasal Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, ada kaitan tak? Ada tak? Nabi Muhammad
dengan Nabi Adam ada kaitan tak? Ada kaitan tak? Kita dengan Nabi Muhammad ada kaitan tak? Kita dengan Nabi Adam ada kaitan ke tak? Jadi buat apa kita nak bergaduh sama kita? Sedangkan kita semua ni adalah adik-beradik. Nabi Muhammad, peristiwa Isra Mi'raj, Nabi naik langit yang pertama jumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam kata apa? Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kamu wahai anak yang soleh. Nabi Adam sangat menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diceritakan Nabi Adam ini ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Buat sikit dapat banyak. Umat dulu buat satu dapat satu. Umat kita buat satu dapat banyak. Baca Al-Quran dapat 10. Nabi naik lagi langit kedua, ketiga, keempat, sampai langit ketujuh. Nabi nampak di langit dinamakan Baitul Makmur. Baitul Makmur ini adalah Kaabah. Kaabah yang berada di atas langit. Di dunia kita ada Kaabah, di langit pun ada Kaabah yang dipanggil Baitul Makmur. Baitul Makmur ni kalau baling batu, pam, jatuh dekat Kaabah. Baitul Makmur ni tempat apa? Tempat para malaikat bertawaf, bersolat. Nabi sebut dalam Isra Mi'raj, ada satu golongan malaikat yang pada hari pertama dia diciptakan, dia semayang sampai akhir zaman. Dia yang satu golongan dia rokok sampai daripada situ sampai akhir zaman dia rokok. Satu golongan malaikat dia sujud sampai hari kiamat. Satu golongan yang bertakbir, dia bertakbir sampai kiamat. Malaikat hanya boleh buat umrah ataupun tawaf sekali saja. Kenapa? Kerana terlalu banyak malaikat. Kita boleh pergi umrah tahun ni boleh, tahun depan boleh, tahun depan lagi boleh. Malaikat sekali saja. Nabi naik langit ketujuh, Nabi nampak semua beribadat kepada Allah. Tiba-tiba Nabi nampak satu jasad yang tidak berbuat apa-apa, hanya bersandar di Baitul Makmur. Bersandar, tak buat apa-apa. Dia bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah manusia ataupun orang yang bersandar di Baitul Makmur? Kenapa dia tak semayang? Kenapa dia tak tawaf macam yang lain-lain? Jibril kata apa? Ketahuilah, itulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam. Nabi tanya, kenapa muka dia seakan-akan wajah aku? Muka sama. Kenapa? Sebab itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mempunyai pertalian darah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya tak? Percaya tak percaya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Siapa Adnan? Cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh Ustaz, lah Ustaz, lah. Kau jangan risau, Ustaz nampak semua daripada atas ni. Jadi kita siapa nak sombong? Ustaz, saya anak orang kaya, kata. Macam mana cara tu? Apa Mahathir Lawak sebut siapa nama dia? Tak ingat nama dia. Aku ni orang kaya. Jangan sombong. Kita ni dari tempat yang sama, akan pergi tempat yang sama. Apa yang kita nak kejar? Mendapat kemuliaan di dunia, belum tentu mendapat kemuliaan di akhirat. Faham semua? Jadi dalam bulan Ramadan ini terdapatnya satu malam sebelum Ustaz habiskan, insya-Allah. Okey semua? Nak dengar ke tak nak dengar? Last saya boleh suara Ustaz pun dah nak habis dah ni. Air oren tak ada ke? Siapa bawa air? Kau check beg kawan kau. Kau jangan percaya sangat kawan kau ni. Kau check beg kawan kau. Kadang-kadang ada roti. Ustaz dulu pernah, ni cerita Ustaz sekolah dululah. Kawan Ustaz ajak pergi kedai.
Duduk belakang, lepas tu dia bawa ustaz pergi masuk semak kan. Ni cerita ustaz masa tingkatan 5. Dia bawa ustaz cerita. 2 orang bawa. Ustaz tak ada sebut nama dia. Wallahi wabillahi ni cerita betul. Dia bawa ustaz masuk semak tu kan. Masuk duduk. Dia pun keluar daripada baju dia. Serap roti sweetie. Aku ingat lagi. Sebab benda jadi. Yang ada 6 biji roti tu. Bukan yang maksudnya dia apa? Baiknya dia beli untuk member. Dia beli untuk member dia. Dia fikir kawan dia tu, dia nak buat jahat tu, make sure kawan aku buat jahat sekali. Kalau aku masuk neraka, kau pun masuk neraka juga. Tak tahu pasal apa. Saya duduk dekat situ, saya tengok dia makan. Tengok, kau nak? Tak apa. Makan. Tengok. Muncullah ada lagi keimanan saya pada tu. Baik tak aku? Baik tak baik? Cakap bila baik. Kenangan kita. Benda biasa, tapi takkanlah sampai kau dah umur 23, umur 40 kau buat macam tu, ribangan. Ni ustaz ada satu cerita. Awak kenal ni Bel Nasri? Ya. Oh, jatuh aku orang. Awak tahu tak? Ni ustaz bagi tahu ni jangan cerita kat tempat lain ni. Okey? Cikgu-cikgu jangan cerita kat tempat lain. Cikgu-cikgu jangan rekod. Bahaya. Sebab dia PIC. Ni kejap lagi dia bagi tahu kawan dia, kau jangan, aku bagi tahu kau je ni, kau jangan cerita dengan orang lain. Yang kawan dia pun cerita dengan orang lain, kau jangan bagi tahu orang lain ni, aku cerita dengan kau je. Yang kawan dia pun cerita kat orang lain, kau jangan bagi tahu orang lain, aku cerita kat kau je. Awak tahu tak cerita 16 puasa 17 puasa? Awak tahu tak bila dia dirakamkan? Dia dirakamkan di syuting dalam bulan Ramadan. Pahit untuk kita telan, tapi inilah kebenaran. Masa diceritakan, dia kata action. Kata awak tengok balik. Orang yang pertama makan siapa? Siapa yang makan? Mestilah ketua dia. Kalau tak ada ketua, tak jalan yang lain-lain. Yang lain-lain pun tengok je kan. Orang yang pertama makan adalah Kusyairi? Ada nama Kusyairi ke sini? Ada Kusyairi? Mana Kusyairi? Tak ada. Tu lain tu, nampak muka baik tu, tak apa. Orang yang pertama makan adalah Bel Nasri tu lah. Ngap dia makan. Action. Ngap. Yang lain pun ngap. Bulan puasa. Bayangkan apa yang orang perang kamera tu rasa. Gigil lah. Sedap ya. Inilah realitinya. Satu hari nanti tak ada orang yang akan ingatkan awak. Awak dah besar, dah bekerja, dah berkahwin. Masa itulah awak nak cari jalan yang benar. It's too late bro. It's too late. Kenapa? Kerana masa zaman sekolah inilah tarbiyah, pendidikan. Ajar sabar ni pada waktu sekarang. Biasalah berpuasa. Okey semua? Okey, nak cerita lagi tak? Nak lagi? Dah pukul 9 lah ni. Tapi sebab start lambat tadi kan, saya habiskan satu cerita. Malam tadi, malam yang ke berapa? Malam yang ke-9 kau kata. Kau ni hari yang ke berapa puasa kau ni? Kau bagi tahu betul-betul. Aku nampak kau. Kau hari ke berapa puasa kau ni? Kau jangan main-main. Malam yang ke-20, 23. Kita semua nak cari malam Lailatul Qadar. Awak tahu sejarah turunnya malam Lailatul Qadar? Tahu? Ulama kata malam Lailatul Qadar ni pada malam yang ganjil. Nabi kata malam yang ganjil. Malam 23, 27, 25. Tapi ramai yang tak tahu mana sejarah turunnya Lailatul Qadar adalah pada zaman dahulu, zaman Bani Israel, terdapat seorang Nabi yang masuk syurga seorang-seorang. Nabi tapi dia masuk seorang-seorang. Kau nak masuk syurga ramai-ramai ke seorang-seorang? Ramai-ramai lah.
Dengan member lah. Tapi kau makan dengan member. Apa cerita? Nabi Syamun Al-Ghazi nama dia, ataupun dalam bahasa Inggeris Samson. Pernah dengar Samson? Ada satu band di Indonesia. Bila yang tertulis adalah yang terbaik. Ustaz, saya tak nak nyanyi Ustaz, tu lagu cinta Ustaz. Hukum dia makruh. Main kau Dulu zaman-zaman dulu ada nama penyanyi 80-an, nama dia Samson and Delilah. Kalau cikgu ingat lah, ada orang jumpa saya cakap tahun 80-an punya lagu. Penyanyi Samson Delilah ni siapa? Dia ambil daripada nama Nabi ya. Siapa nama Nabi Syamun Al-Ghazi? Delilah nama isteri dia. Tapi Delilah ni buat apa? Dia membelakangi Nabi Syamun Al-Ghazi. Bani Israel ni jahat dia bunuh Nabi mereka. Lepas tu Nabi Muhammad lahir daripada bukan Bani Israel, Nabi Muhammad pun dia nak bunuh. Apa benda yang tak cukup? Punya jahat Bani Israel. Nabi Syamun Al-Ghazi masuk syurga seorang-seorang. Kenapa? Sebab dia adalah wali Allah. Nabi Muhammad cerita dekat sahabat-sahabat Nabi yang lain, ada seorang Nabi yang masuk syurga seorang-seorang. Dia cerita dekat sahabat, Nabi Muhammad cerita dekat sahabat, dalam keadaan Nabi tersenyum. Nabi Syamun Al-Ghazi satu hari isteri dia buat apa? Pada waktu malam isteri dia ikat Nabi Syamun Al-Ghazi ni. Tapi Syamun Al-Ghazi ni dia seorang yang gagah, seorang pahlawan, seorang yang karamah. Dia punya tu kekuatan dia hebat. Diceritakan dia boleh mengangkat tiang-tiang istana. Dia boleh buat apa? Dengan pedang dia diperbuat daripada tulang rahang unta. Bila dia libas sekali 100, 200, 300 orang mati. Logik tak? Logik tak logik? Entahlah Ustaz, ikut Ustaz lah. Entahlah. Pedang Sayyidina Ali 200 kg. Logik tak? Entahlah Ustaz, ikut Ustaz lah. Ada orang macam tu, dia ada ceramah apa dia tak ada ceramah pun dia okey. Ada macam tu, dia tengah-tengah. Ikut Ustaz lah nak cerita apa. Syamun Al-Ghazi ni isteri diikat satu malam, ikat dengan rantai besi. Dia bangun, kenapa kau ikat aku? Nabi, isteri dia ditawarkan dengan harta oleh Bani Israel. Jika kau ikat Syamun Al-Ghazi ni, bawa kepada kami bagi harta dunia. Dia ikat dengan rantai besi. Nabi Syamun Al-Ghazi dengan senyum saja, dengan relax je, dia mematahkan garing itu. Hari yang kedua dia ikat lagi kuat dengan garing yang lebih banyak, putus dengan selamba saja. Kenapa? Wali Allah, kemuliaan yang Allah berikan. Dia bertanya kepada isteri dia, kenapa kau ikat aku? Aku ingin mencuba kekuatanmu saja. Kemudian Nabi Syamun Al-Ghazi kata apa? Ketahuilah kekuatan aku adalah pada kelemahan aku adalah pada rambut aku. Rambut dia panjang. Diceritakan rambut dia panjang. Macam rambut abang tu. Macam panjang dah rambut abang. Tengok member belakang tu. Macam Kaha nama ke kalau tengok. Kapla, nama aku Kaha. Okey. Panjang rambut dia. Keesokan harinya dia potong rambut, dia ikat. Dia ikat, tidak boleh melepaskan ikatan. Dibawa kepada Israel. Nabi Syamun Al-Ghazi berdoa kepada Allah, ya Allah, bebaskan aku daripada cengkaman Bani Israel. Aku berjanji ya Allah, jika kau menyelamatkan aku kali ini, aku akan beribadah selama 1000 bulan. Pada waktu siangnya aku akan berpuasa, dan pada waktu malamnya aku akan bertahajud 1000 bulan berturut-turut setiap hari. Ada beran? Ada beran bro. Orang dulu puasa lain. Kau ingat kau seorang je puasa? Kau ingat kita umat Nabi Muhammad juga puasa? Kan dalam Quran kata, ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kami wajibkan puasa kepada kamu seperti orang-orang yang sebelum. Bukti dia mana? Puasa 10 Muharram, Ashura 10 Muharram. Nabi tanya pada sahabat, kenapa kamu puasa? Bani Israel kata apa? Kami berpuasa pada 10 Muharram kerana mengenangkan Nabi Musa terlepas daripada kezaliman Fir'aun. 10 Muharram. Maksudnya daripada zaman Nabi Musa dah puasa.
Kau jangan ingat kau seorang yang Musa. Kemudian Nabi Syama Al-Ghazi dibebaskan daripada Allah, dibebaskan daripada cengkaman, dibebaskan oleh Allah dan beribadah selama 1000 bulan bersamaan 83 tahun. Nabi Muhammad cerita dengan sahabat-sahabatnya lain, ya Rasulullah, bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan kami? Kami umur sampai 60 ya Rasulullah. Tak boleh sampai 83 atau lebih. Turun, inna anzalnahu fi wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu warruhu fiha salamun hiya hatta. Turun malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum, lebih baik daripada 1000 malam. Lebih baik daripada amalan-amalan Bani Israel. Dengan hanya 1 malam saja. Itu pun kau malas lagi bang. Kau bangun kau main PlayStation. Kemain kau. Pagi tadi tengok MU seri pun kau bangun. Dah lah seri. Loser pula tu. Macam aku tengok. Aku penyokong Chelsea. Kalah juga. Mujur aku tak bangun tengok Real Madrid. Dah 3 season dah kalah. Aku tahu dah kalah dah ni. Makbul doa aku. Jadi carilah malam Lailatul Qadar, malam 23, malam ni 24, esok 25 cari. Ulama cari malam Lailatul Qadar sampai mereka mengira bilangan-bilangan. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul 10 ayat perkataan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaika tuwarruhu fiha biidni rabbihim min kulli 25. Salamun hiya hatta matla'il. 30 perkataan. Ulama tengok perkataan salamun hiya. Hiya ni adalah orang yang mendapat malam Lailatul Qadar. Jadi mereka meletakkan malam Lailatul Qadar malam yang ke-27. Ada yang letak malam yang ke-23. Kenapa? Kerana pandangan-pandangan Sufi. Bukan Sufi tu. Ada yang meletak pandangan malam yang ke-25. Ahli Badar, orang yang pergi ke peperangan Badar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan malam Lailatul Qadar malam yang ke-17. Kenapa? Kerana mereka meletakkan inna anzalna, turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita nak ambil yang mana? 25, 23, 27. Ambillah semua. Dan Al-Quran sendiri Allah kata apa sebagai yang akhir? Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Allah kata demi fajar, walayalin ashr, dan demi 10 malam. Cerita pasal apa? 10 malam yang terakhir. Okey semua? Dah? Cukup yang boleh balik Boleh Yang kali jangan lupa follow Instagram saya. Instagram saya tak ramai pun follower, 193,000 saja. Jangan lupa follow Facebook pun tak ramai, 182,000 je. Ada blue tick je, tak biasa-biasa je. Dekat Instagram pun ada blue tick, biasa-biasa je. Jangan lupa subscribe YouTube UNIC. Biasa-biasa je, 465,000 subscriber, biasa-biasa je. TikTok tak payahlah. TikTok aku tak ada, baru kena ban. Baru kena ban. Dan Twitter saya 45,000. Dekat situ kita boleh berhubung, kita boleh berkawan, insya-Allah. Kita jumpa lagi di lain masa. Boleh semua? Semoga kita dikurniakan malam Lailatul Qadar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.